Salam sejahtera murid-murid. Jadi kali ini pendidikan moral kita berada di unit 10 tentang jujur. Tengok tajuk kat atas tu, jujur selalu. Baiklah, dekat sini dalam buku teks dia bagi tahu mari kita berdikir barat. Tapi malang sekali cikgu tak pandai nak berdikir barat. Jadi kita baca sajalah. Kan? Baik. Dikir barat kejujuran. Dikir barat ni kita dapat dengar dari Kelantan lah kan. Dari negeri Kelantan. Dia ada nyanyian dia ada muzik dia. Tapi cikgu tak pandai. Baiklah, kita baca satu-satu. Jujur, jujur, jujur selalu. Jujur dengan keluargamu, kamu. Bantu keluarga dengan ikhlas. Jangan kamu harap balas. Cakap benar berasa lega. Hati suka berasa bangga. Buat janji dengan orang. Kalau tepati berasa riang. Sikap jujur amalan ramai. Agar hidup menjadi damai. Jujur, jujur, jujur selalu. Jujur dengan keluarga kamu. Kat sini dia suruh ulang 2 kali ni. Kalau kita menyanyi lah. Tapi cikgu tak nak menyanyi. Cikgu tak pandai menyanyi. Lagipun suara cikgu teruk. Tak sedap. Muntah kamu dengar nanti. Hujan pula. Susah. Baiklah. Kita tengok satu-satu. Berdasarkan lagu Dikir Barat, nyatakan sikap jujur dalam keluarga. Berdasarkan lagu Dikir Barat ni, berdasarkan yang ni lah. Memang ada banyak apa tu, sikap jujur dalam keluarga. Tapi kalau dalam lagu ni apa dia, mari kita cikgu padam dulu supaya senang kamu tengok. Warna orange tu gelap sangat kan. Dia cakap bantu keluargamu dengan ikhlas. Ini pun satu sikap yang jujur kepada diri sendiri. Kita bantu keluarga kita memang sebab kita nak bantu. Bukan kerana pujian, bukan kerana minta balasan. Tengok sini dia cakap jangan harap kamu harap balas. Cakap benar berasa lega. Ini satu lagi sikap jujur. Bercakap benar. Memang betul. Bila kita bercakap benar, kita berasa lega. Selagi kita menipu, selagi itulah kita akan menyimpan satu kegelisahan di dalam hati. Hati kita akan gelisah sebab kita telah menyembunyikan sesuatu. Kalau kita bercakap benar, tak ada lagi. Kalau salah, salahlah. Kalau betul, bagus. Kalau salah, salahlah. Kita mengaku kita bercakap benar. Jadi kita rasa lega. Dari sudut tu kita rasa lega lah. Tapi kita terimalah akibat kita berbuat salah. Tapi kita dah lega. Kalau kita tak bercakap benar, walaupun kita lepas, tidak menerima hukuman ke apakah, tetap kita akan rasa gelisah. Gelisah itulah yang akan menyeksa kita, yang akan membuat hati kita sentiasa susah. Bagaimana kalau nanti bapak tahu? Bagaimana kalau mak tahu? Setiap hari fikir tu. Kita akan rasa gelisah. Lebih susah lagi. Kalau dijumpai, kita dah dianggap tidak jujur. Jadi itu menyusahkan diri sendiri. Hati suka berasa bangga. Ni kurang elok lah. Sepatutnya kita jangan berasa bangga bila kita berbuat baik. Kita berbuat baik kerana kita perlu menjadi orang baik, bukan kerana nak rasa bangga. Tapi memang betul bila kita berbuat baik, kita akan rasa gembira, hati kita akan rasa suka. Kita buat itu untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita sendiri. Bukan untuk bangga, bukan untuk kita membanggakan diri, bukan. Jangan buat macam tu. Okey. Buat janji dengan orang, kalau tepati berasa riang. Kita buat janji, kita mesti tepati. Itu lagi sikap jujur. Itu satu lagi daripada sikap jujur yang ada dalam keluarga. Jadi cikgu rasa ini saja yang di dalam
lagu ni di Barat ni tentang sikap-sikap jujur yang dalam keluarga. Dia cakap kat sini, satu lagi, nyatakan kesan apabila kamu bersikap jujur terhadap ahli keluarga. Yang pastinya tadi, kamu akan rasa apa? Kamu akan berasa lega. Kamu akan berasa lega. Lapang, tak ada apa yang perlu disimpan, tak ada apa yang perlu disembunyikan. Semua sudah diberitahu sebab kita dah bercakap benar. Yang kedua, hati kita suka, hati kita gembira. Kita gembira sebab kita membuat sesuatu yang betul, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Berasa bangga ni cikgu tak berapa setujulah. Sifat bangga ni bahaya. Baik, kita akan rasa riang, kan? Hati suka, riang, kan? Hidup menjadi damai. Kalau semua orang bercakap benar, semua orang jujur, hidup akan menjadi damai. Ini yang akan terbentuk dalam ahli keluarga kita, dalam diri kita, kan? Itu pentingnya kita sentiasa jujur. Baiklah, kita pergi ke muka surat seterusnya. Kita fahami cerita, kan? Nak berlakon tak dapat, kamu kat rumah. Baik, yang pertama, duduk. Duduk. Sekejap, lupa letak pen. Duduk, berhati-hati semasa bermain. Saya hendak menonton rancangan kartun Robo. Baiklah abang. Oh, rupanya abang dia tu. Tengok gambar kedua. Apa telah berlaku kepada Dudu? Dudu ni langgar kapal angkasa tu, kan? Mari kita sambung pula cerita dia. Muka surat yang ke seterusnya. Tengok. Abang, saya tidak sengaja. Jangan beritahu kepada ibu. Pula. Tengok nombor 2. Dudu, kita patut bercakap benar supaya ibu percaya kepada kita. Dudu, kita patut bercakap benar supaya ibu percaya kepada kita. Itu nasihat abang dia kepada adik. Begitulah kita sebagai, kalau kamu sebagai abang ataupun kakak, kamu sepatutnya menjadi seorang yang membentuk adik-adik kamu. Jangan pula kamu yang mengajar adik-adik kamu menipu. Kamu bentuk mereka untuk bercakap benar. Baiklah, kita tengok yang seterusnya. Nombor 1 ni. Maafkan saya ibu kerana terlanggar lampu kereta ibu. Oh, kereta, ingat kapal angkasa tadi. Saya juga minta maaf ibu kerana tidak menjaga adik. Tengok bertanggungjawab abang dia ni. Kalau dia nak diam saja pun boleh, kan? Tapi dia atas rasa tanggungjawab dia, sebab dia tak menjaga adik dia, sebab dia nak tengok cerita Robo tu tadi, rancangan Robo tu tadi, adik dia telah bermain hingga melanggar lampu kereta ibunya. Tengok, bila kita bercakap benar, biasanya orang akan memaafkan. Ibu memaafkan kamu kerana bersikap jujur. Ya, betul. Bila kita bersikap jujur, orang yang kita confess, tempat orang yang kita mengakui kesalahan kita tu, pasti dia akan memaafkan kita. Selalunya dia akan memaafkan kita. Sebab itu bila kita buat kesalahan, sebaik-baiknya sebelum orang jumpa kita buat kesalahan, kita terus mengaku. Kita terus mengakui kesalahan kita dan memohon maaf. Dan buat apa yang perlu kita buatlah. Kalau kita telah buat kerosakan, kita baiki ataupun kita bayar ganti rugi. Pasti orang itu akan memaafkan kita. Begitu cara dia. Kalaulah mereka ni tadi, adik-beradik ni tak mengaku kesalahan mereka, masing-masing diam, apa akan berlaku? Mak dia ni pasti akan marah, mencari orang yang membuat kereta dia rosak. Mungkin mak dia, kalau mak dia kurang waras,
kurang bijak, dia akan mula menyalahkan jiran pula. Jadi masalah dengan jiran pula. Bergaduh dengan jiran. Kan susah macam tu. Atas kesalahan kita, kita telah membuat ibu kita bergaduh dengan jiran orang lain, dengan orang lain. Sedangkan kesalahannya kesalahan kita. Jadi tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kita kena mengakui setiap kesalahan, semua manusia buat kesalahan. Tak ada manusia yang tidak buat salah. Apa yang terbaik bagi manusia yang berbuat salah adalah dia mengakui kesilapan dia dan membaiki kesilapan dia, dan memohon maaf. Mengakui kesalahan dia, membaiki kesalahan dia, dan memohon maaf. Itu bila setiap kali kita buat kesalahan yang kita tidak sempurna, jangan takut bila kita buat salah. Bukan jangan takut buat salah, jangan takut bila kita berbuat salah untuk mengakui kesalahan kita, untuk meminta maaf, untuk membaiki kesalahan kita. Jangan takut. Untuk berbuat kesalahan memang kita perlu takut, tapi kita tidak dapat elak. Kita pasti akan membuat kesalahan. Macam tu. Baiklah. Jadi saya harap murid-murid betul faham ni. Kepentingan kita jujur. Kepentingan kita jujur kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Kita kena jujur kepada diri kita sendiri dahulu. Kalau kita tak jujur kepada diri sendiri, macam mana kita nak jujur dengan orang lain? Dengan diri sendiri dulu jujur. Lepas tu kita jujur dengan orang lain. Kan? Baiklah. Ni mungkin yang terakhir. Kita uji diri kita sendiri. Warnakan pada petak yang menunjuk kejujuran. Ni sama-sama kita bincang. Tengok nombor 1. Saya mengaku bersalah kerana menggunakan telefon bimbit abang tanpa kebenaran. Adakah ini kejujuran? Ya, ini kejujuran. Ini menunjuk kejujuran. Kita warnakan. Keluar. Tak cantik cikgu warna. Jadi kita mengakui, kita menggunakan sesuatu daripada orang lain tanpa kebenaran. Kita mesti mengaku. Walaupun orang itu tak tanya. Kalau abang dia tak tahu, diam sajalah. Itu cara yang salah. Lepas pakai, kita tak minta kebenaran, kita bagi tahu, maafkan saya abang, tadi saya guna telefon abang, tadi abang tak ada sini. Contoh dia lah. Mengakui saja. Yang kedua, saya menyerahkan wang derma RM50 yang diberikan oleh ayah kepada guru. Mak bapak bagi kita duit untuk bagi kat guru-guru untuk derma. Adakah ini kejujuran? Ini juga kejujuran. Kalau tak jujur, RM50 dah habis. Beli aiskrim, beli keropok, beli apa tak lagi, beli mainan. Tapi oleh kerana jujur, kamu menyerahkan duit yang diberikan oleh ibu bapa kamu kepada guru. Kamu tak gunakan duit tu, kamu tak belanjakan duit tu. Itu satu bentuk kejujuran. Baik, yang ketiga, saya meminta upah daripada ibu selepas menyiram pokok bunga. Macam mana ni? Ini payah juga ni. Kita sebagai seorang anak adalah tugas kita untuk berkhidmat kepada ibu bapa kita. Kita anak, sebagai anak, tugas kita kepada ibu bapa adalah kita berkhidmat untuk ibu bapa kita. Dan ibu bapa kita tidak akan menyuruh kita membuat sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu kita sudah maklum. Takkanlah mak bapak kamu nak suruh sesuatu yang kamu tak mampu. Jadi kamu buat, contohnya menyiram pokok bunga ni tadi, kerana sifat ikhlas kamu nak berkhidmat kepada ibu bapa. Tetapi andai kata contohnya kamu ada hal, contohnya kerja rumah kamu belum siap ke, ataupun kamu perlu membuat kerja yang lain dahulu ke, kamu boleh
bercakap dengan ibu bapa dengan baik-baik, memohon supaya kamu tak perlu menyiram bunga dan membuat kerja tu. Tetapi mesti kebenaran ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa kamu tetap juga cakap tak boleh, mesti siram bunga sekarang juga, kamu tetap kena taat kepada ibu bapa. Ada arahan cikgu, arahan ibu bapa. Arahan ibu bapa lah yang kamu dengar dahulu, bukan arahan cikgu. Arahan ibu bapa dulu, baru arahan cikgu. Ingat tu. Sebab mengikut kepentingan dia, kepentingan ibu bapa kamu lebih penting daripada kepentingan cikgu. Ingat tu. Itu cara kita, sikap kita terhadap ibu bapa. Pentingnya ibu bapa ini yang perlu kita hormati, yang perlu kita berkhidmat dengan dia. Jangan sesekali kita membelakangkan mereka. Kalau ada masalah, kamu bagi tahu dulu. Maafkan saya, mak, bapa, saya tak dapat siram bunga dahulu sebab banyak sangat kerja rumah saya sekarang ni. Boleh tak saya tangguh? Nanti saya siram di waktu lain. Mesti minta kebenaran dengan ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa cakap tak boleh, mesti siram sekarang juga, kamu wajib mesti ikut apa yang ibu bapa kamu cakap. Tapi jaranglah ibu bapa kamu hanya kerana menyiram bunga, dia memaksa kamu untuk meninggalkan kerja sekolah. Itu jarang berlaku. Cuma cikgu nak menunjukkan kepada kamu betapa pentingnya kita taat kepada ibu bapa. Ini penting sekali. Ingat tu. Jadi saya meminta upah daripada ibu selepas menyiram pokok bunga. Kalau mengikut konteks yang tajuk kita yang belajar ni, ini adalah bukan sifat jujur, bukan sikap ikhlas. Baik, kita tinggalkan tu, sebab kita nak warnakan yang jujur saja. Baik, yang keempat, saya berasa bangga selepas menolong kakak dengan ikhlas. Yang cikgu bincang tadi, berasa bangga. Berasa bangga ni adalah sifat yang sangat berbahaya ni. Boleh jadi racun ni, rasa bangga ni. Jadi cikgu tak nak sentuh bahagian ni. Bagi cikgu, kita jangan warnakan ini. Kita ikhlas menolong kakak kita sebab atas apa? Sebab kita nak menjadi orang baik dan kita sayang dengan kakak kita. Kita suka berbuat baik, bukan kerana nak berasa bangga. Jangan berasa bangga. Kita bukan siapa-siapa, tak payah nak rasa bangga. Buat baik kerana kita nak buat baik. Baik, yang kelima, hubungan keluarga menjadi erat apabila kita bersikap jujur. Ya, betul. Hubungan keluarga menjadi erat apabila kita bersikap jujur. Ini betul. Sebab tak ada perkara yang nak disembunyikan. Jadi kita akan semakin erat. Kita semakin terbuka. Yang keenam, saya akan disayangi oleh ahli keluarga saya jika saya bercakap benar. Betul. Memanglah betul. Sebab kita bercakap benar, pastilah orang yang bukan ibu bapa kita saja, bukan keluarga kita saja, malah orang lain pun akan sayang dengan kita sebab kita bersikap jujur. Tapi ingat, kita bersikap jujur, bercakap benar bukan kerana meminta balasan. Ingat, bukan kerana meminta balasan. Kita akan dihormati keluarga jika tidak amanah. Ini salah. Kita tak boleh warna ni. Yang ke-8, yang terakhir, sikap jujur memberikan imej yang baik kepada ahli keluarga. Tengok ni, kita bersikap jujur bukan kerana imej. Ini penyakit juga ni, nak jaga imej. Kita bersikap jujur sebab kita nak jadi orang yang baik, bukan kerana imej. Tapi memang bila kita bercakap jujur, imej kita akan baik dipandang orang, kan? Orang akan suka kita, memang sayang itu memang perkara yang akan berlaku kepada kita. Sikap jujur memberikan imej yang baik kepada ahli keluarga, memang betul. Tetapi ingat,
Kita membuat sesuatu yang baik-baik dari sudut sikap jujur kah, bertoleransi kah, adil kah, sopan kah, pemurah kah, bukan kerana image. Ini jadi penyakit ni nanti. Bila dia buat kerana image. Ingatlah, kita jujur kerana kita nak jadi orang yang baik. Kita nak jadi manusia yang ada nilai. Sebab itu kita bersikap jujur, bukan kerana balasan, bukan atas pujian, bukan atas image, bukan rasa kita nak rasa bangga, bukan. Sebab kita suka nak buat baik. Macam tu. Okey? Baik, jadi itu sahajalah pelajaran kita kali ini. Cikgu harap murid-murid akan mendapat manfaat, mendapat manfaat daripada apa yang kita pelajari hari ini. Jadi sebelum itu cikgu peringatkan lagi, tanamkan sifat kebaikan, baik dari sudut jujur kah, amanah kah, sopan santun kah, pemurah kah, kerana kita nak jadi manusia yang baik. Semata-mata itu, semata-mata sebab kita nak jadi manusia yang baik, jadi manusia yang bernilai, bukan kerana minta balasan, bukan minta pujian, bukan minta pengaruh, bukan. Kita buat kerana kita nak jadi orang baik. Baik. Dengan itu cikgu ucapkan selamat tinggal sehingga kita berjumpa lagi.